bila kita kira kat sini dia jadi lain lah kan. Kalau kita masuk dalam apa formula, maksudnya kat sini saya tulis POQ lah, dia punya Q ataupun Q star. Kita nak bezakan dengan Q sebelumnya, pakai Q star lah. Q star kat ni. Oh, ada formula sini Okey, ni formula kalau kita masukkan 2ds over d multiplied 1 minus d over p okey, ni macam salah ni 2ds okey, betul. Tak salah dia betul lah. Maksudnya dia punya order tu lebih tinggi. Dia punya order dia lebih tinggi. Tapi sepatutnya dia bahagi dua Apa yang salah kat sini? Ada kesalahan apa yang saya kira square root 2 Doktor, yang apa? Yang bracket H darab dengan bracket 1 tolak D over P bracket tu. Maksudnya doktor tak kejap. Betul lah. Ada bracket tak ni bracket square root lah saya rasa. Okey, square root yang atas ni betul 2ds. Ni tak perlu letak bracket, 2ds ni tak perlu bracket. Yang bawa denominator tu, yang H darab dengan bracket 1 tolak DP tu. Yang DP tu doktor letak satu bracket. DP satu bracket D over P tu. ada kesana satu lagi bracket. Okey, betul. Betul, okey. Baru dapat ni lah 283 Okey. Jadi kita tak boleh ambil 282.84 lah. Maksudnya jawapan dia adalah 283 Okey. Kat sini menunjukkan bahawa dia punya quantity of order tu lebih tinggi. Dalam kes ni dia punya quantity of order lebih tinggi. Kalau EOQ, hari tu jawapan dia 200 je kan? 200 je. Tapi dalam kes ni dia jadi 283. Okey, dalam POQ. Dalam POQ ni maksudnya kita kena order lebih tinggi lah, lebih banyak. Sebab apa? Dia akan hantar sedikit demi sedikit. Okey. Tapi bila kata optimum order quantity, okey. Kalau optimum order quantity for POQ, dia akan jadi 283 lah. Q star. Maksud kat sini dia adalah 283. Okey. Tapi bila average inventory level, dia ada maximum inventory level first kita tak boleh terus letak dia sebagai maximum inventory level. Macam ni insert row kat sini. Kita ada maximum inventory level. Okey, maximum inventory level formula dia apa?
Q star ataupun POQ tadi 283 kita darab dengan 1 minus D over P. Okey. Jadi kat sini kalau kita masukkan dalam formula lah, Q star berapa? 283 sini. Okey, multiply 1 minus D over P, D bahagi P. Okey. Kita dapat 141.5 ataupun 142 lah. Kat sini 142. 142. Dia tak boleh 141.5 kan? Dia 142. Okey, ni adalah maximum inventory level. Okey, 142. Kemudian bila average inventory level bahagi lagi 2. Masuk kat sini Q multiply 1 minus D over P bahagi 2. Okey, kat sini dia ada bahagi lagi 2. Maksudnya kat sini dia akan jadi lagi rendah, 71. Ni average inventory level. Okey, 71. Dan number of order samalah sebenarnya. Okey, number of order dia based on apa? Demand 1000-an. 1000 bahagi dengan Q. Q tu maksudnya Q of order bukan Q maximum tadi. Maksudnya bahagi 283. Dapat 3.5 ataupun 4 lah. Maksudnya kena ada 4 kali order. Okay, time between order. Okay, time between order, working days divided by 4. Maksudnya 62.5 hari. Atau 63 hari lah. 62.5 hari. Tu dia jadi beza kat sini. Jadi kiraan dia tu lebih kompleks lah berbanding dengan EOQ. Okey, saya betulkan balik dekat bahagian EOQ. Okey, dekat bahagian EOQ, bila kata optimum order quantity, dia akan sama dengan maximum inventory level. Okey, inventory level sama. Okey, sama juga, iaitu 200 lah. Okey, 200. Tapi for POQ, okey, kalau untuk POQ, dia punya maximum inventory level dah lain dia darab dengan ni, 1 minus D over P. Dia jadi 142. Dalam tu. Tapi kita tak boleh kata dia separuh lah. Kalau nampak result kat sini 283, sini dapat separuh kan. Kita tak boleh kata macam tu. Dia based on what is D, what is P. Berapa dia punya nilai-nilai ni. Dia bergantung pada formula ni lah. Okay. Ni yang beza antara POQ dengan EOQ. Maksudnya perbezaan lah. Ada perbezaan kat situ. Okey, ni dia tunjukkan macam dapat 283 dan seterusnya lah. Okey, ni satu tutorial yang lain. Apa lagi yang ni Ni kes apa? Kalau kes EOQ kita tak payah kira lah, sama je. SYZ computer company use 1000 transistors. Okay. The unit cost $10, the cost of carrying $3, ordering cost $30. Maksudnya ni kes EOQ ni. Kes EOQ. Dia kata calculate the optimum order quantity, expected number of order, okay, expected time between order.
Ni tutorialnya senang je lah. Okay, buatlah buat siap. Okay, tapi kita tengok maklumat yang ada ni, kita tahu ni adalah EOQ. Sebab apa? Tidak diberi daily demand dan tidak diberi production rate. Okay, kita ambil satu tambah lagi kat sini tutorial lah. Okay, dalam tutorial 1 ni kita terus tahu je lah. Kita ambil dia punya ni. Kalau nak copy pun boleh ni. Tak kisahlah jadi alpha, beta, gamma Okey. Dia boleh convert ni kan, nanti boleh convert lah. Okey. Kat sini kita tahu dia punya solution ni. Okey. Yang penting tulisan ni dah jadi bahasa lain lah. Okey. Kita ambil teks. Okay, yang penting kat situ kita tahu what is D. Capital D. Capital D tu annual demand lah. Okay, 1000 unit per year. Boleh kata each month tu yang jadi confused sikit ni. XYZ Computer Company uses 1000 transistor each month for its computers assembly. Tapi dalam case ni, the expected number of order placed per year. Maksudnya optimal order quantity mesti dalam tahun kan. Kat situ dia trick sikit lah. Maksudnya D adalah 1000 kali 12 lah, 12 bulan Dia tak kata ada cuti kan, kita anggap 12 bulan lah. Maksudnya D is 12,000 unit per year. Tu kena betul. Dia tak ada per month Maksudnya D, capital D tu per year. Okay, sebenarnya yang lain, the unit cost for each transistor $10. Ni tak ada kena mengena. Dia just letak saja value. Kecuali lah dia kata the cost of carrying is 26% of the unit cost. Baru kita boleh kata kira berapa Tapi kat sini dia terus bagi and the cost of carrying dah hilang lah. Kat sini dia kita guna apa? Dia bagi situ kan. Dia bagi apa? Maklumat ni. The cost of carrying one transistor $3. Maksudnya kita tahu bahawa ini adalah holding cost lah, H kan. Sebab apa? H is per unit. Maksudnya kat situ $3 maksudnya $3 per unit lah. Per unit per year
Ni adalah holding cost $3. Kita tahu lah 3 tu dia dalam bentuk wang dalam bentuk duit Kemudian maklumat lain is ordering cost per order. Ni betul. Maksudnya tak perlu tukar apa-apa. This is a setup cost Ordering sama dengan setup cost $30 per order. Okay. Jadi yang tu bila kita dah tahu betul baru kita boleh buat dia punya what is the optimum order quantity adalah Q Maksudnya economic order quantity EOQ masuk dalam formula semula square root square root 2 DS and 2D DS over Cation. Square root betul lah ni. Dapat 489 ataupun 490 Ni kalau saya betul lah formula ni, boleh kira tengok. Dapat tak 489 atau 490. Square root 2ds over h. Okay, ataupun jawapan yang lebih tepat adalah 490 Okay, 490 unit. Itu adalah economic order quantity. Kemudian dia tanya lagi the expected number of order placed each year. Berapa bilangan order lah kan? Dia punya N lah. Maksudnya ni kalau kita nak kata maximum inventory level samalah. Kalau maximum inventory level inventory level adalah 490 Okay. Kemudian apa lagi? Yang dia tanyalah ikut apa yang dia tanya tu, the expected number of order is N. N kalau ikutkan formula D over Q iaitu D 12,000 bahagi dengan 490 24.48. Jadi jawapan dia sebenarnya 25 lah. Ni kalau contoh kita dapat 24.1 kan, kita tetap kata 25. Kita tetap kata dia 25. Sebab maksudnya order yang ke 25 tu dia order sikit lah kuantitinya. Kalau tak cukup lah. Okay, apa lagi? The expected time between order. Okay, time between order T, expected time between order ni adalah working days dibagi 200 working days. Working days divided by N divided by N. Kita dapat 8 hari. 8 hari time between order. Tu jawapan dia lah. Jadinya yalah soalan ni dia trik sikit lah dia trik sikit. Kita kena faham apa maksud yang kat sini dibagi per bulan tapi yang kita nak adalah setahun. Demand capital is the demand per year. Okay. Tutorial 1. Kena ada soalan-soalan yang lain lagi kan. Tengok kalau soalannya tu relevant lah. Kalau simple tak payahlah dapat jawapan dia betul sama. Okay.
Ni apa lagi cerita? Okay, annual demand for notebook binders 10,000. Ni direct je. 10,000 unit. Okay. The shop is operating 300 days. Find that delivery from supplier generally takes 5 working days. Calculate the reorder point. Okay. Ni reorder point lah. Okay. Tutorial tu Sekali lah tutorial 1. Buat lain lah, buat lain Masuk dekat apa ni, worksheet yang lain. Okay, tadi tutorial 1. Okay. Tutorial 2. Letih pula nak layan benda ni. Sekejap tak payahlah. Lambat je. Okey lah. Kita tengok tutorial 2 ni. Okey, tutorial 2 annual demand. Dia bagi direct je. Annual demand di 10,000 unit per year. Kemudian dia bagi operating day ataupun kalau saya panggil working days lah, WD 300 days. Maksudnya setahun lah tu. Ini demand unit per year. Dia bagi lagi maklumat apa? Takes 5 working days. Tu adalah lead time. Lead time is 5 days.
Itu kalau kita ikut tengok formula tu, kita direct lah bahawa kita boleh kira reorder point lah. Iaitu dia kata calculate the reorder point. Reorder point maksudnya ROP kalau ikut formula equal to daily demand. Okay, daily demand multiply lead time. Kali terus kali terus. Tapi kat sini kita tak ada maklumat daily demand kan. Kita kena cari daily demand. Daily demand sama dengan kalau daily demand sama dengan apa? Annual demand divided by working days. Okey, 10,000 bahagi 300. 33.33. Kalau ikutkan dia 34 lah. Dia 34. Okey. Jadi kat situ kita boleh darab lah dengan apa ni 34 darab dengan lead time 5 hari. Maksudnya 170 unit. The reorder point. Maksudnya bila dalam inventory level tu dah jatuh kepada 170 unit, kena cepat-cepat order lah. Sebab satu hari dia produce 34. Maksudnya bila darab 5 hari dia dah cecah 170 unit. Nanti inventory level tu dah kosong kan. Tak boleh nak buat production lagi lah. Kat sini dia tak minta apa ni kira Q lah. EOQ. Kalau EOQ maksudnya lebih tinggi daripada 170 tu. Dia jauh lebih tinggi. Okey, apa lagi yang ada soalan kat sini? Kat sini dia tak suruh kita bulatkan kan. 333. Tapi pada saya, kalau saya ambil 34. Sebab apa? Dia melibatkan unit. Kalau 166.7 ni dia jadi 167 lah. Okay. Saya tak pastilah mana satu yang betul ni lebih tepat ke atau saya lebih tepat. Mungkin boleh buat kiraan lah tengok Ni teori je ni. Okay, ni apa lagi? Annual demand rate 1000 unit. Average production rate. Ni baru kita ada, kita panggil apa? POQ lah POQ. Sebab apa? Ada average production rate 2000 unit. Yang ni annual demand rate. Ni bukan annual demand rate ni. Oh, ni annual demand rate. Ni production rate. Setup cost. Okay. $10. Carrying cost $1. What is optimum number unit to be produced each time? Annual demand rate 1000 unit. But can produce average production rate 2000 unit. Okay. Kat sini dia bagi D over P lah. Dia tak bagi small d, dia tak bagi small p, tapi dia bagi dalam bentuk capital. Capital D 1000, tapi production rate pun dia bagi 2000. Maksud yang penting kita nak nisbah tu kan. Nisbah demand divided by production. Ni kalau kita dapat ni dapat 0.5 lah ni kan. 1000 bagi 2000 kemudian maklumat lain yang dia ada adalah setup cost ada, carrying cost ada. Boleh kira lah. What is the optimal number of unit to be produced each time? Okay, tutorial 3. Tapi macam keliru sikit lah soalan tu kan.
dia tak bagi maklumat yang tepat lah. Tapi kalau lagi baik dia bagi what is the capital D, dan daripada situ kita boleh kira dia punya small d kan. Ni apa? Tutorial 3 Okey, tutorial 3. Kat sini kita boleh kata D over P je lah. Maksudnya yang maklumat yang kita ada kat sini adalah D dia beri annual demand rate is 1000. Okay. Tapi sebenarnya small d dia tak beri. Tapi kita boleh anggap bahawa macam ni lah. Macam kita ada D over P. Okay. D over P tu macam mana kita nak dapat? Iaitu D daily demand kita boleh dapat daripada capital D annual demand. Okay, annual demand divided by working days kan. Okay, working days. Tapi P pun tak diberi, tapi dia bagi average production rate kan. Maksudnya kat situ adalah seolah-olah production rate per year divided by working days. Jadinya bila kita slash working days tu, maksudnya D over P jugalah. Dia dapat D over P juga. Walaupun working days tidak diberi. Maksudnya kita dah tahu kat situ D over P adalah 1000 divided by 2000. Dapat 0.5 lah kat situ D over P. Kemudian maklumat lain yang diberi setup cost. Okay, S jelas lah, iaitu $10 per order. Carrying cost is a holding cost. H $1 per unit per year. Carrying cost tak diberi lah, maksudnya kita tahu dia per unit per year. Per unit per year. Apa lagi? What is the optimum? Okay, itu je maklumat yang diberi. Tapi kalau dengan parameter yang ada ni kita dah boleh kira lah what is the formula kan. Apa tu? Dia punya nak buat kiraan tadi. Saya ambil tempat yang POQ tadi. Kalau kita kira kat sini, okey. Ni formula kan, dia punya formula. Okey, bila kita masuk balik formula ni, square root 2 ds d. D ni adalah 1000. Setup cost 10. Okey, setup cost 2ds setup cost is 10 divided by H. H dia holding cost 1 divided by 1 minus D over P. Yang ni kita ambil, boleh letak je lah 0.5 senang kan.
Dapat 200 kan jawapan dia. 200 lah Q. Dia punya apa ni? Optimal number of unit ni. Ada jawapan kat sini. 200 unit dapat. Maksudnya kat sini. Okay. Tapi kat sini dia tak minta benda lain ke? Dah habis kan? Okey, tapi kalau daripada sini saya saja dia untuk tambahlah tutorial ni. Ini adalah Q star, maksudnya Q star ni apa? Ambil masa sikit lah ni. Okey, ni adalah production order quantity. Production order quantity. Maksudnya number of order tu, berapa bilangan yang kita perlu, quantity of order. Tapi kalau kita kata maximum, what is the maximum inventory level? Saya saja ulang supaya ingat inventory level dalam kes ni dia bukan Q, bukan Q star, tapi Q star maksudnya Q star multiplier terus 1 minus D over P, iaitu 100 lah kalau dalam kes ni sebab apa? D over P tu 0.5 kan. Macam Q star 1 minus 0.5 dapat 100 lah. Tu baru maximum inventory level. Tapi kalau average inventory level lagi separuh lagi. Average inventory level paruh lagi maksudnya kat sini 100 bahagi lagi 2. Okey, bahagi lagi 2. Dapat 50 average inventory level. Kemudian yang lain-lain tu semua boleh kira lah boleh kira. Tapi kita cuba kira inventory cost cost of inventory. Inventory cost. Inventory cost ada 2. Kita boleh kira dulu what is the holding cost. Holding cost HC Saya tulis HC tu holding cost. Kalau ikutkan holding cost is the average inventory level kali dengan holding. Maksudnya kat sini holding cost is the H holding cost darab dengan average inventory level. Okay, average. Doktor, yang average inventory level tu doktor assume je Bukan assume lah sebab dia ada formula kan. Oh, okey. Faham. Yelah kalau refer balik formula ni. Muka surat apa ni? Ni. Average bagi 2 betul. Inventory level. Okey. Ni maximum inventory level tapi dia tak sebut average kan? Jadi kita kena bagi 2 lah. Okey. Atau masuk dalam formula lah senang ni. Saya masuk formula boleh nampak. Copy. Ini sebenarnya bahagi 2 ni. Kalau formula tu ada 0.5 kat sini. 0.5 tu maksudnya bahagi 2. Dia kadang-kadang mengelirukan kita kan. Pendengar kita tengok formula dia tu. Ni. Okey. Panjang sangat formula kan. Ataupun ni je lah. Saya tulis average inventory level dia sedang kan.
Average kali average inventory level. Jadi kat sini kalau holding cost dia akan jadi RM1 lah kat sini kan. Holding cost RM1 atau $1 multiply with 50. 50 lah. Tapi kita tengok yang setup cost pula. Setup cost Kalau setup cost iaitu kalau formula setup cost apa setup cost lah. Setup cost kali number of order lah. Time N Okay. Iaitu setup cost adalah $10 multiplied with N. Number of order adalah Q bahagi demand bahagi Q D over Q. D divided by Q. Dapat 5 lah sebenarnya. Number of order tu 5. Setup cost 10 kali 5, 50. Oh sama dia dapat sama. Walaupun formula dia dah ada ubah, tapi dia tetap dapat 50 juga Okay. Jadinya kalau kita kata total cost 100 lah. Maksudnya dia punya total cost adalah 100. Kat sini. Ini cantik ni kalau buat soalan final dia lawa lah. Kan? Jawapan pun lawa lah kan? Tapi kita final selalu kita buat soalan EOQ je. Jarang lah kita buat POQ. Selalu soalan final memang EOQ je. Nanti nak try buat POQ. POQ ni lagi best lah calculation dia. Inilah maksudnya kalau tutorial 3 tu kalau dia nak detail lah kan. Dia nak detail maksudnya kita boleh kira semua ni. Daripada Q kita boleh kira banyak perkara lain. Okay, saya rasa sampai sini dulu lah untuk topik ni. Inventory atau inventory management. Kalau kita buat kelas ganti kan, pada siang macam tak boleh kita macam kena buat pada malam hari ke. Macam hari Khamis ni pun macam ada meeting lagi. Tak tahulah kalau saya malas nak datang meeting kan. Malas nak datang meeting. Kalau Khamis malam tak boleh doktor? Khamis malam. Rabu malam Khamis. Tak, Khamis malam tu. Khamis malam Jumaat tu. Malam Jumaat Oh, kalau malam Jumaat tu saya macam letih sikit lah. Oh, okay. Bukan letih lah, maksudnya ada banyak lah. Macam kita nak baca surah Kahfi ke kan. Jadinya macam banyak benda lah. Masjid dekat UTHM buka doktor? Mana? Masjid dekat UTHM buka? Sekarang ni semua dah tutup dah. 40 orang je? Tapi sekarang boleh. Besok lah tak boleh. Oh ya? Tapi Johor tak, dah tak. Oh dah tak boleh lah? Johor ni apa, kalau solat biasa tu dia berapa 4 orang ke berapa dah? AJK je kan? AJK 4 orang. Sembahyang Jumaat 12 orang. Ya? Apa iya pula? Betul lah tu. Dekat Selangor masjid 40, surau 12. Johor lagi ni. Saya pergi hari tu pun dia kata tutup untuk AJK je. Kalau apa ni, yang orang terlambat pun dah tak boleh. Nak buat macam mana? Itulah. Okey. Ni maksudnya boleh maksudnya ni akan masuklah satu soalan dalam final exam final exam. Soalan ni direct doktor? Soalan direct kan? Soalan direct ke indirect? Soalan dia macam ni lah, dia ada trik-trik lah. Okay. Macam trik kita tengok tadi kan. Macam keliru tadi. Mana yang keliru tadi? Yang saya keliru yang tutur 1 tu.
Inilah sebab dia perban kan. Mesti dia ada Kadang-kadang dia cerita lain pula. dua. Bukan dia cerita, saya buat soalan. Oh. Contoh kita nak kata demand for ada apa company XYZ katakan produce a bicycle. And demand for bicycle per year is 10,000 unit. Calculate or apa tu kita kata estimate the economic order quantity for the sport rim. For the apa tu dia punya rim basikal lah. Dia punya rim basikal. Kalau kat situ kita fikir basikal ada 2 tayar. Kena darab 2. Kena darab 2. Tapi saya tak sebut. Saya sebut basikal je. Kan? Jadi kita tahu basikal 2 tayar. Jadi dia punya rim tu ada 2. Jadi demand dia tak boleh 10,000. Dia mesti 10,000 times 2. Kat situ lah. Tapi kalau student salah, tak kisah markahnya hampir penuh lah tapi ada kurang sikit. Kita tahu ya student confuse kat situ. Macam itulah benda-bendanya. Alright. Okey, mungkin saya akan bagi nanti tutorial yang lain lah. Tutorial yang lain. Sekarang pun dah minggu 10 kan. Kita ada 4 minggu lagi. Tapi mungkin kita akan ambil 3 minggu sebab minggu ke-14 selalu student sibuk PSM kan. Presentation tu semua minggu 14 selalunya. Minggu akhir. Jadi selalu kita akan ambil 3 minggu je lagi. Kita akan ada topik Material Resource Planning MRP dan juga Quality Control lah. Kat situ macam kita fit 3 minggu tu kita kena gunakan lah masa tu. Tapi saya rasa itulah saya tengoklah kalau Khamis ni macam mana. Tapi kalau dapat kita buat satu kelas ganti pada malam lah. Kalau tak malam pun kalau siapa ready pukul 5 petang pun okey kot. Saya okey. Pukul 5 petang. Tapi dapat student macam siang tak boleh je. Saya suka juga kalau awal pagi. Contoh hari Ahad ke pukul 8 pagi kan. Nanti saya akan cakap dekat grup lah tengok macam mana waktu yang best lah. Malam kena tak best macam letih lah. Ataupun you mungkin ada ujian ujian untuk subjek lain ke. Saya tak nak kacau lah waktu-waktu macam tu kan. Lagipun dah naik pukul 9, pukul 10 ni kita tak berapa best untuk study Kalau study sendiri boleh lah kan, macam nak bagi kuliah tu macam mungkin student letih lah kan waktu-waktu macam tu. Okey, nanti saya akan share benda ni dan juga saya share juga attendance lah nanti dekat WhatsApp group. Okey, terima kasih untuk kehadiran hari ni semua. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Okay, thank you very much. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama-sama.